Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak ajar tentang walk cycle. Okay, kita ada rig kat sini, dan kita akan buat karakter ni berjalan lah. So, tapi sebelum tu kita kena buat file baru spesifik untuk buat walk cycle. Sebab kalau kita buat walk cycle dalam original rig file, kalau kita tersalah, mungkin kita akan susah nak undo balik dari mula. So, cara yang selamat adalah dengan copy read dan buat dalam file yang baru lah. Okay, so kita ada folder sini. Kita just copy layer folder and then paste kat sini. Paste kat layer sini. Dan kita akan mungkin akan guna layer ni untuk sebentar lagi lah. Okay, sebelum tu saya nak go through sikit tentang rate ni. So, okay, rate ni sebenarnya setiap bahagian badan ni bersambung. Seperti yang kita tengok dalam parenting views, kalau kita tengok semua ni dia saling berkaitan lah. Jadi dia akan membuatkan proses walk cycle lagi senang lah, sebab kita tak perlu nak pilih 2-3 bahagian badan untuk nak gerakkan ataupun putarkan dia. So instead kita boleh pilih satu bahagian badan dan kita boleh bergerak kan. Sebagaimana yang kita tengok, dia sebenarnya ada multiple body parts, cuma dia boleh bergerak sekali sebab dia semua bahagian body parts ni dia bersambung dengan ni. Ini sebagai ibu dia. As you can see, kalau tengok kat sini, dia ada body ni, dia yang ini arms ni dia bersambung dengan bahagian body sini. Nampak? Okay, so kita undo balik. Ctrl Z. Okay. Dan sebelum tu saya nak go through macam mana walk cycle ni berfungsi. Okay. So dalam walk cycle dan juga run cycle juga, yang mana saya akan buat video akan datang lah. Just ingat prinsipnya berlawanan. Setiap bahagian badan yang berkaitan sentiasa berlawanan, iaitu tangan dan kaki. Okay. Saya akan briefly explain lah. So, waktu proses walk cycle, okay, ini saya namakan dia sebagai buka. Macam ambil langkah, tukar langkah, ambil langkah, tukar langkah. Okay. So, waktu proses ambil langkah, okay, saya labelkan yang bahagian belah kiri kita sebagai merah dan bahagian belah kanan kita sebagai biru. Okay. So seperti mana yang kita nampak, okay, kalau kita berjalan kan, okay, kalau kaki kiri yang melangkah, maksudnya kaki kiri ke depan lah. Kalau kaki kiri ke depan, maksudnya tangan kanan akan ke belakang. Sebab macam saya sebut tadi, prinsipnya adalah berlawanan. So kaki kiri ke belakang, maknanya kaki kiri ke depan, maksudnya kaki kanan dia ke belakang. Dan bila kaki kanan ke belakang, tangan kanan pula ke depan. Masing-masing, kalau kita nampak, masing-masing berlawanan arah. Kita tak berjalan macam kaki kanan ke depan, tangan kanan pun ke depan. Tak. Sebab dia akan jadi jalan macam robotik. So sentiasa beringatlah, prinsip dia semuanya berlawanan. Okay. Dan kalau nampak kat sini, bila kita berjalan, kita taklah berjalan macam straight je. Kita mesti ada naik turun bila kita berjalan, kalau kita perasan kan. So bila waktu dia menukar langkah, dia akan kaki yang ke depan ni dia akan
selari dengan seiring dengan badan yang tegak ni lah. So bila dia tegak, automatik badan kita akan naik sedikit. Okay. Dan tangan pula dia akan selari juga dengan badan lah. Okay. Maknanya selepas ni dia akan bertukar arahan daripada seperti mana yang kita tengok, dia berlawanan arah dengan posing yang pertama ni lah. Kan, sebelum ni kaki kiri yang ke depan, sekarang kaki kanan pula yang ke depan. Macam tu lah. Sama juga macam ni, cuma dia tangan dia sama dan kaki pula dia yang berlainan daripada posing yang kedua. Okey, memandangkan kalau dah faham, kita boleh proceed lah. So step yang pertama adalah membuat key posing. Maksud key posing adalah posing yang penting dalam walk cycle. Kita just ikut guide ni sahaja, okay? Kita tengok posing ni, kita just ikut sahaja. Okay, sebelum tu kita nak pastikan kita buat ni lah. Kita buat guideline untuk lantai lah, supaya kita macam tak buat dia jalan dia terapung ataupun dia macam tenggelam sikit ke. Kita nak pastikan dia berjalan tu secara konsisten lah. Maknanya dia kalau dia pijak lantai lah. Dia sentiasa akan pijak lantai. So kita pergi select sini, line tool. Okay, nak pastikan dia lurus, tekan hold shift and then kita tarik. Okay, dia akan sentiasa lurus. Dan stroke ni kita pilih lah warna apa kan, supaya nampak lah. So kita bawah sikit, macam kita bagi dia kena sedikit lah, kena dengan kaki lah. Actually sekejap, ada kaki Windows mana frame picker. Tak ada. Okay, tak apa. Okay. Okay, sekarang kita boleh start lah. Sebelum tu, pastikan layer ni kita lock. Sekejap, sorry. Okay, ingat tak layer yang sebelum ni yang kita kita close folder ni dulu. Okay, pastikan line tu kita paste kat layer yang berasingan, supaya kita tak kacau mana-mana layer body parts lah. Sebab kalau kita nak animate, satu layer hanya limit untuk satu objek sahaja. So pastikan yang guideline tu kita pastekan pada layer yang berasingan. Dan kita pastikan dia lock juga, supaya kita tak kacau. Kalau kita tak lock kan, kalau kita tak sengaja, mungkin kita akan terlengkungkan line ni. So elok kita lock lah. Dan kita nak pastikan dia tak kacau bahagian body parts ni. Maksudnya tak lindung bahagian body parts ni. Kita just tarik layer ni ke bawah, paling bawah. Tengok paling bawah. Pastikan titik ni kat ujung ni, bukan kat tengah ni lah. Nampak? Kat tengah ni. Tarik bawah sikit. Okay. Okay, sekarang kita nak center sikit kan. Tekan folder ni, automatic dia akan pilih semua body part, dan kita akan tarik dia ke tengah sikit lah. Okay, kita expand. Okay, so mula-mula sekali kita macam kita macam expand lah frame ni, bagi macam ada banyak lah. Kita macam panjangkan frame maksud saya. So kita pilih mana-mana frame, kita just tarik, kita just drag. Pastikan satu frame je tau, ataupun kau ikutlah
Boleh je kalau nak multiple, tapi kalau in case dalam case saya ni, saya lebih suka satu frame lah. Select satu frame. Kalau pilih multiple pun tak apa. And then right click, kita insert frame. Okay. And then langkah seterusnya adalah kita buat keyframe lah. Keyframe ni basically keyframe ni adalah titik di mana frame di mana kita nak ubah satu posing tu lah, ataupun satu perubahan pada satu objek tu lah, sama ada nak size ke ataupun putaran ke, tak kisah. Yang penting keyframe, yang penting yang nak kena faham ni adalah keyframe adalah titik di mana perubahan satu objek tu lah. Okay, so macam mana nak buat keyframe? So kita select, kita drag, kita right click, kita buat sampai bawah lah. Kita right click, kita insert keyframe, ataupun kita tekan F6 lah kalau senang. Okay, kita buat 5. Okay, dia kalau kita tengok sini ada 4 kan. Kalau kita tengok sini ada 4 posing kan. So logik 4 keyframe lah, tapi kita buat 5. Nanti saya bagi tahu kenapa. Okay, kita just buat 5 je. Pastikan jarak antara keyframes ni dia seragam. Insert keyframe. Okay, 1, 2, 3, 4. Last kali kita ada 5. Insert keyframe. Dan kita tarik juga. Oh, tak boleh. Kalau tak boleh tarik tu, kita just insert frame lah. Basically dia menambahkan jarak lah. Kita select dari mula, dari atas sampai bawah, insert frame. Tengok dia ada jarak lah. Okay, untuk langkah seterusnya, okay, kita buat posing pertama dulu. Okay, kita pergi ke keyframe pertama sini. Okay, kita just ikut balik saja posing dalam posing pertama ni. So tak kisahlah kita nak start dengan tangan kiri ke belakang ke ataupun tangan kanan ke belakang, tak kisah. Okay, so kita buat tangan kiri ke belakang dulu lah. Tangan kiri ke belakang, automatik kaki kiri akan ke depan. So contohlah ini saya nak akan buat kaki kiri yang ke belakang lah. Ikut selera masing-masing. Kalau nak buat kanan ke depan pun boleh. Ini kaki kanan, ini kaki kanan ke belakang. Kaki kanan ke belakang, kita buat sini sikit. Kita ambil peha ni. Kita tak perlu nak select semua ni. Selalu kita akan select semua baru kita putar kan. Tapi tak perlu, sebab dia setiap bahagian badan saling berkait, saling connect, saling bersambung. Okay, so saya buat kaki kanan ke belakang, kaki kiri ke depan sikit. Okay, tangan ni, okay, seperti mana kita nampak kaki kanan ni ke belakang kan. So tangan kanan ni dia ke depan sikit lah. Macam kalau takut macam banyak sangat putaran, banyak sangat pusing, kita zoom in lah. Zoom in sikit. Sama juga dengan sini, kita zoom in sikit dan kita putar. Okay, nampak? Ini posing kita yang pertama. Dan kita, okay, posing kita yang pertama. Posing kita yang kedua ni, memandangkan kita dah buat keyframe, so lagi satu trik keyframe ni, bila kita buat keyframe yang asalnya dia macam ni, so bila kita buat keyframe, kita macam kekalkan dia punya position yang mula-mula tadi tu. So kalau kita tak buat keyframe kan, kalau kita tak buat keyframe, automatik yang frame lain ni pun dia akan ikut macam posing pertama. So
basically kita dah macam jimat masa sikit lah daripada sini kan, daripada posisi ni, lepas tu kita nak buat bagi dia tegak balik. Jadi macam ambil masa pula. Okay, so untuk position ni dia tegak kan, dia dalam proses menukar kaki dan tangan dan kaki yang satu ni dia tegak. So jadi senang sikit lah. Sebab kita hanya perlu ubah satu bahagian badan lah, iaitu kaki lah. Kaki yang mana sebelum ni kaki kanan ke belakang. So dalam posisi kedua ni dia dalam proses kaki kanan ni ke depan. Okay, kaki kanan yang nak bertukar langkah lah. So apa yang kita perlu buat adalah kita select ni, ataupun tak perlu. Okay, kita just ambil bahagian bawah kaki saja dan kita pusingkan, kita putarkan sedikit. So macam ni, nampak dia macam seolah-olah dia macam nak kaki kanan ni nak ke depan. Okay, dan juga kita select semua, macam kita refer balik kat guide ni. Bila dia nak bertukar langkah, kita perasan badan dia akan ke atas sedikit. Okay, so so kita akan gerakkan badan ke atas sedikit lah. So untuk select semua, kita boleh pilih, kita boleh tarik semua ataupun kita control A lah, mana-mana pun boleh. Okay, so kita akan ke atas sedikit lah, macam ni. Kaki ke atas sedikit lah, macam ni. Macam kaki ni menyentuh garisan. A tekan anak panah atas, keyboard atas. Okay, kalau nampak macam dia ke atas sedikit kan. Kalau kita fokus pada kepala, kalau kita bandingkan posisi pertama dengan posisi kedua, dia nampak ke atas sedikit lah. Macam badan naik ke atas sedikit. Okay, untuk seterusnya, posisi ketiga dan keempat ni, untuk jimat masa, kita boleh copy paste lah kan. Sebab kita nak sebab dia lebih, posisi ketiga dan keempat ni dia lebih kurang sama dengan posisi pertama dan kedua. So apa yang kita perlu buat adalah kita select dari atas ni sampai ke bawah ni. Kita pastikan tarik sampai ke bawah. Okay, jangan pilih keyframe yang ketiga ni. Kita just pilih frame sebelum keyframe yang ketiga ni. Kita copy frame. Mana copy frame? Copy frame sini. Kita select juga dari atas sampai bawah. Okay, kita paste and override frames. Okay, and then yang frame ni, keyframe ni kita ni lah, kita delete lah, ataupun kita clear keyframe. Okay, so kita ada posisi pertama, kedua. Okay, waktu ketiga ni lebih kurang sama macam posisi pertama, cuma dia macam swap. Maksudnya asalnya tangan kanan ke depan kan, sebab dia sebab kita copy properties dari posisi pertama. So untuk posisi yang ketiga ni, in this case, tangan kanan yang ke belakang, tangan kanan ke belakang, tangan kiri yang ke depan, macam ni. Okay, maksudnya tangan kaki kanan ke depan dan kaki kiri pula yang ke belakang, macam ni. Okay, nampak kan dia
Kita tengok balik posing pertama, kedua dan ketiga. Okey, last sekali posing keempat. Posing keempat ni kalau kita perasan, okey, posing keempat ni dia sama macam posing kedua, cuma dia cuma kaki kiri pula yang dia akan macam ke depan lah. So kita tegakkan balik kaki kanan ni, dan kaki kiri ni kita akan ke belakang sedikit lah. Sebab dia seolah-olah macam nak mengambil langkah lah. Macam ni. Okey. Untuk keyframe yang kelima ni, sebenarnya dia akan berbalik semula kepada keyframe yang pertama ni. So basically dia akan basically walk cycle dia, kita zoom out sikit. Walk cycle dia basically dalam, sebab dia ada dalam nama kan, cycle maksudnya kitaran lah. Maknanya dia akan proses ni berulang lah. So basically walk cycle ni dia akan proses dia macam ni lah. Dia akan start dia posisi pertama, kedua, ketiga, keempat dan pertama balik. Nampak? Pertama, kedua, ketiga, keempat, pertama balik. Okay. So basically kita select mana-mana antara keyframe pertama dengan kedua. Kita just copy frames. Kita select keyframe yang kelima ni. Kita drag atas, dari atas sampai bawah. Kita paste in override frames. Okay. Yang keyframe yang tiba-tiba muncul ni, kita just clear keyframe. Okay. So kita nampak sini. Keyframe yang kelima ni sama macam keyframe pertama ni. See? Okay, dan proses yang terakhir adalah macam ni, kita nampak macam choppy kan, macam dia static kan. So untuk last step adalah kita apply twinning lah. So proses ni simple. Kita just drag dari frame pertama, keyframe pertama sampai antara keyframe pertama dengan kelima. Kita just drag, right click, create classic twin. So kalau kita play, okay, nampak dia seolah-olah dia berjalan. Okay. Kalau kita rasa macam slow ataupun laju, kita just pilih je mana-mana keyframe yang kita rasa macam nak adjust kita punya dia punya kelajuan tu. Dah kita kena drag dari atas sampai bawah. Sama ada kita nak insert frames ataupun remove frames. Dalam in this case kita rasa macam ni macam slow kan. So kita buang sedikit lah. Kita buang frame sedikit lah. Okay, ingat prinsipnya. Lebih banyak frame, lebih slow pergerakan dia. Dan lebih semakin sedikit frame, semakin laju pergerakan dia. Okay. So saya buang sedikit frame lah dalam setiap keyframe ni. So remove frames ataupun nak senang, kalau nak tambah frame, tekan F5, F5, nak buang frame, shift F5. Okay. Ni lah, dalam ni pun dia ada bagi tahu dia punya hotkey dia kan. So lebih kena practice lah guna hotkey, sebab dia hotkey ni lah dia jimat masa sedikit. Okay, so macam ni saya tekan F5, saya tekan shift F5. Okay, ini pun kita buang sedikit frame lah dari atas sampai bawah. Kena pastikan kena select dari atas sampai bawah, sebab kita nak
kita nak select semua bahagian badan, kita tak nak tertinggal sedikit pun. Kalau tak nak explain dia agak kompleks sedikit, tapi lebih senang cerita. Kalau kita macam tertinggal satu body part, mungkin dia akan mungkin dia akan ter-effect macam dia macam contoh macam tangan kan. Tangan kalau kita ke depan, dia tangan tu macam lengan kan. Contoh macam kita tak selit lengan tu macam slow, dia macam tak sync dengan pergerakan tangan. Okay, so pastikan kita select semua frame dari atas sampai bawah, dan kita ni lah buang frame lah. Okay, macam kita tengok sini, dia bergerak lah. Dia lambat pun sebab tengok FPS saya pun dia slow sebab mungkin dia ada banyak sangat benda dalam ni. Okay, nampak lah dia berjalan kan. Tapi kalau kita render, mungkin dia akan lebih laju sedikit lah. Okay, kita nampak macam dia macam kita macam tak syok lah. Dia macam dia baru jalan 2 langkah kan. So nak buat dia jalan macam banyak kali ke, macam 3-4 kali ke kan. Okay, select dari keyframe pertama sampai keyframe terakhir, iaitu keyframe kelima ni lah. Kita copy, kita pastekan dia, kita select atas ni, dari atas sampai bawah. Kita nak macam macam nak overlay lah keyframe kelima ni. Kita select atas, dari atas sampai bawah, kita paste and override frames. Okay, sama juga, kita buat proses yang sama, paste and override frames. Kita sama juga, kita baru buat 3 kali, dan yang ni yang terakhir lah. Pastikan pilih kena select keyframe yang terakhir ni, paste and override frames. Okay, kalau kita tak nak nampak guideline ni, kita boleh jadikan dia sebagai guide lah. Okay, and then kita play lah. Nampaklah dia berjalan kan. Okay, so dah kita, kalau kita rasa dah satisfy dengan produk kita boleh lah export dia sebagai video and media. Okay, sekejap kita pause sekejap. Oh tak ada. Okay, so basically itu je lah. Nak export dia sebagai video. Kalau ada media encoder, kita boleh export video or media. Pastikan kena download dulu media encoder. So basically, kalau nak tengok hasil dia, export kan, tak ada apa, sebab dia kalau tak menggunakan apa-apa audio ataupun sound effect, jadi kita tak perlu ubah apa-apa setting lah. Okay, kejap dia ambil masa. Okay, kalau dia akan automatic keluar ni lah, dia akan automatic export. Kalau kita nak tengok kita punya hasil, kita just tekan kat sini, dia akan automatic bawa kita ke file location lah. Okay, so bila kita buka, dia macam ni macam okey sedikit lah, sebab ni pun saya sentuh benda-benda asal dalam walk cycle. Okay, so itu je lah yang basic walk cycle ni. So apa-apa tak faham boleh komen ataupun PM saya lah. So itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.